Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi di dalam sesi FB Live bersama BKPA. Dan bersama-sama saya pada petang ini adalah Encik Fairul Hatim daripada MQA. Apa khabar Encik Fairul? Okay, Alhamdulillah, sihat. Apa khabar di sana, geng-geng UPU? Alhamdulillah, kami semua baik-baik je. Ada juga yang masih lagi bertugas di rumah. Tapi hari ni kami semua dekat pejabat lah. So untuk petang ni kita nak sembang-sembang santai je macam kita punya topik lah. Jadi petang ni saya dan tim UPU amat berbesar hati menjemput Cik Fairul untuk berbincang ataupun berkongsi berkenaan dengan nak sambung belajar. Jom kita tanya MQA. Jadi saya Syazrina akan berikan floor ni kepada Cik Fairul untuk mulakan sesi taklimat pada petang ni. Okey, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cik Syazrina, kawan-kawan di UPU, kawan-kawan di KPT dan semua yang sedang mengikuti siaran kita pada petang ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada UPU kerana sudi menjemput MQA untuk sama-sama berkongsi maklumat dengan semua pengikut-pengikut di laman Facebook UPU ataupun MQA dan sebagainya. Okey. Seperti yang telah Cik Syazrina sebutkan tadi, tajuk yang saya cuba kita nak kongsikan pada petang ini ialah nak sambung belajar, jom tanya MQA. Okay, sekarang ni, ya adik-adik yang saya percaya pada petang ini ramai yang sedang ikuti kita ialah pelajar-pelajar lepasan SPM, lepasan STPM, mahupun ibu bapa yang sedang mencari peluang untuk anak mereka menyambung pelajaran ataupun tak kisahlah, maybe ada juga yang lepasan diploma, lepasan degree yang juga mencari peluang untuk sambung belajar. Okay, suka untuk saya kongsikan di sini ya. Alhamdulillah kita di Malaysia ini kita ada banyak peluang untuk sambung belajar. Okay, di bawah inisiatif yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi di mana kita menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat di mana setiap masyarakat dalam Malaysia ini mempunyai peluang dan ruang untuk sama-sama menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, sebab kita tahu belajar ini tak akan habis, tak akan terhenti. Selagi di mana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay, semua orang berlumba-lumba untuk belajar demi meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan juga keyakinan diri masing-masing. Okey. Pada pagi ini, pada petang ini sebab sejuk-sejuk ni kan pagi pula kan, pada dah petang kan. Alright. Tak apa. Okey. Saya ada dapat satu soalan di mana ramai yang bertanyakan apakah fungsi ataupun peranan MQA berhubung sesuatu pengiktirafan kelayakan di negara ini dan yang keduanya adakah faedah akreditasi kepada pelajar. Okay, yang pertamanya saya maklumkan ramai orang tak berapa faham lagi term akreditasi. Okay, saya kongsikan di sini akreditasi bermaksud sesuatu bentuk pengesahan kualiti terhadap program pengajian yang ditawarkan di peringkat pengajian tinggi berdasarkan kepada standard-standard akademik yang telah ditetapkan. Itu dipanggil akreditasi. Sebagai contoh, kalau kita lah nak beli sesuatu barang elektrik kan, Cik Syazrina, kita nak beli TV katakanlah kan. Sekarang musim-musim work from home, semua nak cari TV yang canggih-canggih, nak tengok Netflix dan sebagainya. Kita mesti pilih sesuatu TV yang telah mencapai satu piawaian yang ditetapkan. Siapa yang memberi piawaian kualiti pada TV itu? Kalau di Malaysia, kita ada satu badan yang kita panggil sebagai SIRIM. Okay, di mana kita tengok kalau lah dekat TV itu ada pengesahan kualiti oleh SIRIM, kita yakin untuk membeli TV tersebut. Tak kisahlah apa jenamanya, di manakah negara pengeluarnya. Tetapi kalau kita malahan di dalam pasaran ada juga TV yang dijual yang tak ada COP ataupun pengesahan SIRIM. Itu terpulang pada anda.
anda nak beli yang mana? Yang ada chop sirip ataupun yang tak ada chop sirip? Kerana pilihan di tangan anda, tapi sebagai pengguna yang bijak, anda semestinya lah memilih TV yang ada pengesahan kualiti oleh SIRIM. Kerana apa? Di situlah kualiti TV tersebut telah ditentusahkan. Jadi adik-adik, pada hari ini kalau kita nak pergi belajar, pertama sekali saya nasihatkan kita membuat semakan terlebih dahulu program yang akan kita pergi belajar tu. Ini kita kena buat sebelum kita register di mana-mana ya. Kita buat semakan sama ada program tersebut telah mendapat akreditasi daripada MQA ataupun belum. Tetapi sekiranya adik-adik memohon melalui saluran UPU online ya, tak menjadi masalah kerana UPU online rakan strategik kita di mana senarai yang telah program-program yang disenaraikan dalam UPU online tersebut adalah program-program yang telah mendapat akreditasi daripada MQA. Okay, dalam satu sudut yang lain, orang duk sebut pengiktirafan. Pengiktirafan, apa pula bezanya dengan pengiktirafan? Okay, sebenarnya sesuatu kelayakan. Kelayakan tu maksudnya program lah ya, satu program pengajian. Sesuatu kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan ataupun kelayakan yang diiktiraf setaraf menjadi salah satu syarat ya. Syarat utama untuk pelantikan dalam perkhidmatan awam sebagaimana yang telah dinyatakan dalam skim-skim perkhidmatan. Okey. Jadi di pihak MQA juga telah bersetuju yang mana semua program yang telah mendapat akreditasi daripada MQA membawa maksud diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Jadi itulah sebabnya mengapa akreditasi itu sangat penting ya para penonton sekalian. Seterusnya, kenapa ia penting? Ini yang kita nak tahu ni. Kalau kita tahu peri pentingnya akreditasi itu, kita akan lebih berhati-hati sebelum memilih ataupun mendaftar di mana-mana IPT. Okey, saya kongsikan kat sini ya. Program-program, program pengajian yang telah mendapat akreditasi daripada MQA akan menjadi asas pertimbangan kepada pelbagai pihak. Okey, dia asas pertimbangan kepada pelbagai pihak bagi tujuan-tujuan tertentu. Apa tujuannya? Okey, yang pertama saya kongsikan dipertimbangkan untuk pelantikan ke sektor awam oleh Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun mana-mana agensi kerajaan. Maksudnya kalaulah adik-adik berhasrat nanti habis belajar nak bekerja dengan kerajaan ya sebagai penjawat awam, program yang diikuti tersebut mesti wajib ada akreditasi daripada MQA. Seterusnya, pengiktirafan oleh badan profesional bagi tujuan amalan profesional. Di mana di Malaysia, malah di luar negara juga ada badan-badan profesional bagi bidang-bidang tertentu seperti kejuruteraan, perubatan, nursing, pergigian dan sebagainya. Jadi di mana badan-badan profesional ini juga akan melihat sekiranya kita hendak mendaftar menjadi ahli mereka untuk menjadi pengamal, adakah program yang telah kita ikuti tersebut mendapat akreditasi daripada MQA atau sebaliknya. Seterusnya, pembiayaan pengajian. Inilah yang penting ya untuk kita ketahui bahawa mana-mana pemberi pembiayaan pelajaran sebagai contoh PT-PTN, MARA dan sebagainya, mereka ini tidak akan sewenang-wenangnya memberi pembiayaan pelajaran kepada mana-mana pelajar. Mereka akan semak dahulu adakah program pengajian yang kita nak pergi ini telah ada akreditasi daripada MQA atau sebaliknya. Dan semestinya lah ya adik-adik, apabila kita telah masuk belajar ke program yang telah mendapat akreditasi daripada MQA, habis belajar nanti kita ada peluang yang lebih luas untuk melanjutkan pelajaran yang ke peringkat lebih tinggi. Kalau habis diploma, cerah untuk pergi degree. Dah habis degree, terus sangat cerah nak pergi master dan seterusnya. Apabila kita dah masuk belajar, kita boleh buat pemindahan kredit ya.
urusan pemindahan kredit ini hanya boleh dilakukan bagi program-program yang telah mendapat akreditasi daripada MQA. Kalau program tersebut tak ada akreditasi, urusan pemindahan kredit ini tidak dapat dijalankan. Sebab kerana syarat untuk buat pindah kredit, kena program yang ada akreditasi daripada MQA. Dan semestinya lah kalau mereka yang sudah bekerja, ada simpanan KWSP contohnya, Perkeso, dia nak gunakan duit simpanan ini, dia nak keluarkan duit simpanan ini untuk pembiayaan pengajian dia, pihak KWSP ke pihak Perkeso juga akan tanya, adakah program yang kita nak pergi tadi ni ada akreditasi MQA ataupun sebaliknya. Jadi inilah faedah-faedah, kepentingan-kepentingan mengapa sesuatu program tersebut yang kita nak pergi itu perlu kita semak ada akreditasi MQA ataupun tak ada. Sebab kita tak nak nanti apabila pelajar ni telah habis belajar, di kemudian hari berlaku masalah-masalah, susah nak sambung belajar, susah nak dapat pekerjaan, susah nak dapat pembiayaan pelajaran dan sebagainya. Alright. Okay. Seterusnya, para pendengar kita pada petang ini, ramai yang tanya bagaimana nak semak sesuatu program yang dah ada akreditasi, alright? Okey, sebenarnya di sini saya kongsikan dua. Yang pertamanya, sebenarnya cara untuk buat semakan ni, adik-adik boleh buat semakan sendiri. Ibu bapa, guru-guru boleh buat semakan sendiri dengan pergi ke website MQA, portal rasmi MQA dan cari daftar kelayakan Malaysia, Malaysian Qualification Register ataupun singkatannya MQR. Okey. Portal ini kita telah bangunkan untuk bantu masyarakat membuat semakan. Program-program yang telah mendapat akreditasi penuh daripada MQA akan disenaraikan dalam portal ini. Okay, kita boleh buat semakan. Semakan itu menggunakan carian kata kunci. Nanti saya akan tunjukkan ya, Cik Syazrina bagaimana cara untuk buat semakan. Saya terangkan dahulu. Sama ada nombor rujukan. Okay, setiap program pengajian ni, dia ada nombor rujukan. So kita boleh masukkan nombor kod rujukan. Ataupun kita tak tahu pun kod rujukan tu. Tak apa, jangan risau. Kita boleh gunakan nama program. Ataupun kita boleh menggunakan nama apa-apa IPT tersebut. Okay, sebab dia menggunakan carian menggunakan kata kunci, any keywords. Okay. Ataupun seseorang pelajar tu dia tak tahu, dia confused ya, Cik Syazrina nak pergi college mana ni, contohlah dia kata dia berminat nak ambil diploma business tapi dia tak tahu di mana. Okey, diploma business ada banyak dekat Malaysia ni yang common lah, yang biasa kan. Jadi dia hanya type saja diploma business and then dia search, maka keluarlah senarai diploma business di seluruh dalam Malaysia ni, sama ada di institusi awam ataupun di institusi swasta yang telah mendapat akreditasi MQA. Adik-adik bolehlah buat pilihan mana-mana IPT yang dirasakan bersesuaian. Alright. Sekarang saya kongsikan. Okay, sekejap ya. Belum. Okey. Cik Syazrina, nampak ya Malaysian Qualification Register ya? Okey, nampak. Okey, ini ialah paparan. Ni kita boleh pilih bahasa ya adik-adik, bahasa Melayu. Sekarang ni saya menggunakan bahasa Inggeris, Malaysian Qualification Register, ataupun kita boleh tukar kepada bahasa Melayu, Daftar Kelayakan Malaysia. Okey. Scroll ke bawah sikit. Tak apa, nak baca, boleh ambil masa untuk baca. Scroll ke bawah sikit. Ini yang saya katakan tadi tu.
carian menggunakan kata kunci, searching by keyword. Ada nombor rujukan, boleh masukkan di sini. Kalau tak tahu nombor rujukan, abaikan, pergi ke yang kedua, nama kelayakan. Kelayakan itu merujuk pada program pengajian. Type apa yang anda nak cari ataupun nama IPT. Typekan nama IPT. Okey. 3 ruang ini sudah memadai. Yang bawah-bawah ini advance lah. Kalau nak abai pun boleh, kalau anda nak spesifikkan pun boleh. Okay, sebagai contoh, saya type di sini typekan di sini diploma business. Boleh carian. Okey, saya type tadi diploma in business. Ada banyak ya. Kalau saya scroll sampai ke bawah ni, ada 476 program diploma. Sebab ni menggunakan carian, menggunakan kata kunci, dia keluarkan yang match lah. Okay. Diploma dan juga pengajian. Jadi kita boleh tengok mana-mana ada nama IPT, nombor rujukan, nama kelayakan dia. Inilah dia program-program yang berkaitan dengan diploma in business tadi tu, sebab saya mencari diploma in business. Okay, jadi kita boleh tengoklah mana-mana IPT yang kita berminat, mungkin nak dekat dengan rumah dan sebagainya. Okay, awam dan juga swasta ada disenaraikan di sini. Okay. Okay, saya cuba buka satu, iaitu diploma pengurusan perniagaan di Universiti Melaya, dan hujung ini ada tulisan biru papar ya. Klik papar. Kalau English itu dia detail papar, maka inilah yang dimaksudkan dengan maklumat berkenaan dengan program ini, diploma pengurusan perniagaan. Okey, dia keluarkan nombor rujukan dan lokasi ataupun institusi di mana ia ditawarkan, ada kod tahap MQF, Malaysian Qualification Framework, bidang NEC, National Education Code, bilangan kredit, kaedah pengendalian dan sebagainya. Kita boleh tengok dekat sini ya. Kalau nak print, tekan cetak. Inilah dia paparan, di mana dekat belakang dia Cik Sazrina, dia ada watermark MQA. Inilah yang kita boleh print. Kita boleh print directly ataupun kita boleh save daripada sini ya. Right click dekat mouse, kita save. Okay, mungkin ada permohonan yang online, dia suruh attach kan ya. Jadi tak perlulah kita nak scan, kita boleh terus save daripada sini. Inilah dia maklumat yang diperlukan. Okey. Kalau Cik Syazrina dan juga pada pendengar perasan, di sini saya ada kod ya, kod MQA/SWA 0629 ialah bagi program ini. Kenapa SWA? SWA ni ialah maksudnya SWA. Di Malaysia terdapat IPT ataupun institusi pengajian tinggi yang telah dianugerahkan dengan status SWA akreditasi dan mereka menggunakan kod WSA SWA. Bagi IPT lain, kodnya ialah MQA-FA. FA stand for Full Accreditation. Okey, saya contohnya macam di Universiti Pertahanan Nasional, dia MQA/FA. FA stand for Full Accreditation. Okey, inilah cara dia untuk kita buat semakan. Macam ni kita nampak beza. Tadi kat Universiti Melaya, kaedah pengendalian ni sepenuh masa. Dekat sini kaedah pengendalian dia sepenuh masa dan separuh masa. Kita nampak perbezaannya. Lepas tu ada lagi catatan, program turut dijalankan di sekian-sekian tempat. Jadi maklumat pengajian tersebut ada dinyatakan di sini. Jadi adik-adik, ibu bapa, guru-guru boleh menggunakan saluran daftar kelayakan Malaysia, Malaysian Qualification Register ini untuk membuat semakan program pengajian. Okay, selain itu, kita juga ada portal e-Sisraf. Type saja e-Sisraf.
Itu sistem pengiktirafan kelaikan khidmatan awam. Okey. Dan kita pergi, ada banyak kotak-kotak hijau ni. Kita pergi kotak. Okey, dia ada nombor 2, semakkan kelayakan. Okey, di sini kita kena pilih negara. Apa negaranya? Okey, contohnya Australia. Dan apa institusinya? Okey, ada disenaraikan kat sini. Dan kelayakan merujuk kepada program pengajian. Just type keyword saja memadai and then cari. Okey. Sebagai makluman para pendengar kita pada petang ini, mulai Januari 2017, semua program yang mendapat akreditasi MQA dan didaftarkan dalam MQR membawa maksud kepada pengiktirafan kerajaan Malaysia. Sebab sebelum ni orang confuse nak check di mana, check di MQR ke, check di ISISRAF ke. Okey, jangan risau. Okey, saya sarankan buat semakan di MQR. Kerana semua program-program baru yang ditawarkan selepas Januari 2017 didaftarkan di MQR. Okey, mana kalau program-program lama ada di kedua-dua platform, sama ada MQR ataupun ISISRAF. Okey. Okey, ada juga yang bertanya, ya Cik Syazrina, berapa lama tempoh sah laku bagi setiap program tersebut? Okey, saya maklumkan kat sini, okey, akreditasi MQA bersifat perpetual, iaitu tiada tamat tempoh. Okey, apabila satu program telah dianugerahkan akreditasi MQA, dia akan seterusnya mendapat akreditasi sehinggalah pada satu tempoh di mana akreditasi tersebut ditarik balik ataupun program pengajian tersebut telah tidak ditawarkan lagi. Okey. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh dekat sini, dia ada dimaklumkan sesi dimulakan bila. Okey. Kita ambil contoh lagi. Tarikh akreditasi mulai 21 Januari 2013. Okay, maksudnya akreditasi bagi diploma pengajian perniagaan dagang di Politeknik Nilai ini bermula pada 21 Januari 2013 dan tiada tamat tempoh. Walau bagaimanapun, masih ada beberapa program yang terdapat tamat tempoh. Ini bagi program-program yang melibatkan penilaian bersama, ya, dengan badan profesional. Macam tadi saya dah sebutkan ada badan profesional kat Malaysia ni. Okay, bagi program-program yang melibatkan penilaian bersama dengan badan profesional, kita ada tamat tempoh dan pihak IPT perlu renew. Sebagai contoh, ya, saya ambil satu di UTM. Okey. Sorry, kita pergi Unimap lah. Okey, mana saya nak bagi contoh? Okey, sebagai contoh Diploma Teknologi Kejuruteraan Komputer dan Rangkaian. Tengok dia ada tarikh akreditasi dia mula bila hingga bila. Okey, jangan risau, ini adalah tamat kerana ini ialah keperluan yang ditetapkan oleh badan profesional dan IPT tersebut akan membuat pembaharuan sebelum tamat tempoh. Jadi macam kita renew lesen lah, ya Cik Syazrina. Okey, kita renew 3 tahun ke 5 tahun ke, and then kita kena pergi semula ke JPJ ke pejabat pos untuk renew balik lesen memandu kita, kan. Jadi samalah begini bagi program-program yang melibatkan penilaian bersama dengan badan profesional, dia ada tamat tempoh yang ditetapkan oleh badan profesional tersebut dan perlu dibuat pembaharuan. Okay, jadi kita boleh semaklah dekat sini. Kadang-kadang ada orang tanya kenapa nama program tu ada sama di IPT tersebut tapi namanya sama. Contohnya saya ambil yang macam Universiti Malaysia Perlis, Unimap ni, Diploma Kejuruteraan dalam kurungan Kejuruteraan Metalurgi. Ada 2.
Ini maksudnya dia ada tamat tempoh and then dia perbaharui lah ataupun dia tukar nama. Okay? Dia masih disenaraikan dalam paparan MQR sebagai data sejarah untuk kita buat semakan. Okay. Jadi semakan ini macam saya maklumkan tadi menggunakan kata kunci sama ada nombor rujukan, nama kelayakan ataupun nama IPT. Okey. Seterusnya, apakah tindakan yang perlu diambil oleh pelajar sekiranya dia dah habis belajar baru dia tahu program dia tidak diiktiraf oleh MQA dan bagaimana cara hubungi MQA? Okey, Cik Azrina, kesiannya pelajar ni. That's why lah saya kata tadi. Sebelum langkah pertama kita, ini adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebagai pelajar, bakal pelajar malah ibu bapa juga mungkin boleh bantu anak-anak, abang kakak, bantu adik-adik, guru-guru, bantu para pelajar. Kita bantu, ingatkan mereka ini supaya sebelum sambung belajar, buat semakan. Tadi saya dah tunjuk cara buat semakan di portal MQR ataupun portal EasySraf. Okey, tapi manalah tahu kalau tersalah langkah, dah masuk, baru dapat tahu yang dah habis belajar pun baru dapat tahu program tersebut tidak ada akreditasi daripada MQA. Okey, di sini anda jangan rasa sedih. Okey, anda kena positif di mana anda telah melalui satu proses pembelajaran. Kalau diploma maybe 3 tahun, sijil maybe 2 tahun ataupun setahun. Itu adalah proses pembelajaran. Anda telah mengutip ilmu-ilmu yang dipelajari sepanjang tempoh tersebut dan berita baiknya Cik Syazrina, mereka ni masih ada peluang untuk sambung belajar. Bagaimana? Okey. Bagi mereka yang telah tamat belajar, yang dah habis belajar tapi programnya tak ada akreditasi daripada MQA, mereka ini dicadangkan untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi menggunakan laluan alternatif yang kita panggil dia APEL. A-P-E-L. APEL. Bukan Apple Ramai yang kau kita Apple. Betul-betul ni lapar kan? Bukan Apple. APEL. Alright. Okey, APEL ni ialah pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Accreditation of Prior Experiential Learning. Di mana, secara teknikalnya, APEL ini ialah satu proses penilaian. Dia satu proses penilaian terhadap pembelajaran terkumpul yang diperoleh oleh seseorang individu sama ada menerusi pembelajaran formal ataupun pembelajaran tidak formal. Ataupun yang dimasukkan tidak formal tu apa-apa sahaja. Sama ada hobi, mungkin dia ada hobi ataupun dia ada kemahiran teknikal, dia ada skill, sesuatu skill kelebihan dia masih ada peluang untuk sambung belajar menggunakan laluan APEL ni tadi. Okey, maklumat lanjut berkenaan dengan APEL ni boleh pergi ke portal MQA. Okey, cari APEL dan cari APEL A. A stand for access, kemasukan, APEL A. Okay, saya mengambil contoh satu senario di mana seseorang itu dia hanya ada SPM. Kemudian dia bekerja di bengkel motor. Dia minat sangat pasal motor ni, dia pandai repair motor dan sampai satu tahap dia rasa dia nak sambung belajar lah. Okey. APEL ni syarat utamanya ialah umur. Setiap peringkat ialah berbeza-beza mengikut syarat umur. Katakanlah umur dia telah 25. So tak ada masalah. Okey. Individu ni tadi, walaupun dia hanya ada SPM, daripada dia buat diploma, laluan konvensional, dia buat diploma. Tapi dia boleh mohon APEL, dia lulus penilaian APEL, dengan sijil APEL, dia boleh terus pergi buat degree. Nampak tak laluan dia di situ? Daripada dia menggunakan conventional way, dia boleh menggunakan alternative way iaitu APEL. Okey. Kerana apa?
kita mengambil kira pengalaman dia. Apa pengalaman dia? Selama mana yang dia telah bekerja di bengkel motor tu nanti, apel ni selepas dia buat pendaftaran, kita akan panggil dia untuk menduduki aptitude test. Aptitude test di mana soalan dia merangkumi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga pengetahuan am. Dah lulus aptitude test, dikendaki membuat portfolio. Portfolio ni macam biografi diri lah. Dalam portfolio inilah diceritakan. Kita akan bagi template nanti ya. Apabila membuat pendaftaran bagaimana nak buat portfolio ni. Ceritakan pengalaman-pengalaman yang dia telah lalui sepanjang daripada zaman sekolah, pengalaman dia bekerja ataupun di samping tu dia juga aktif di perumahan dia. Dia masuk rela ke ataupun dia masuk persatuan belia dekat kawasan perumahan dia, tak menjadi masalah. Itu semua ialah nilai tambah untuk kita nilai dia. Sekiranya dia telah melepasi penilaian apel ni tadi, kita anugerahkan dia sijil apel. Dengan sijil apel ini, dia boleh pergi sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi jangan risau, peluang masih ada menggunakan laluan apel. Okey, Cik Syazrina, ramai yang tanya kita macam mana nak contact MQA ya. Okey. Untuk pengetahuan semua para pendengar pada petang ini, tak kiralah walaupun kita sedang dalam fasa plan pemulihan negara ataupun apa jua keadaan, MQA beroperasi seperti biasa walaupun kita masih ramai yang work from home seperti disarankan oleh kerajaan dan pihak berkuasa. Namun anda semua masih boleh menghubungi talian khidmat pelanggan MQA iaitu 0386881900. Saya ulang 0386881900. Sekiranya ada apa-apa soalan berkaitan dengan produk ataupun perkhidmatan MQA, boleh hubungi talian khidmat pelanggan kami di waktu pejabat. Dan sekiranya anda nak menulis, nak mendapatkan jawapan secara bertulis, boleh juga pergi ke portal rasmi MQA dan cari sistem pengurusan pertanyaan dan aduan MQA ataupun singkatannya SPPA. Pergi kat portal rasmi MQA, cari ikon SPPA. Okey, pergi ke situ, pilih pertanyaan dan boleh mengajukan, mengemukakan pertanyaan anda di situ dan kita akan jawab. Nanti check email, kita akan berikan jawapan. Okay, di samping tu ya Cik Syazrina dan semua para pendengar pada petang ini, okay, apa-apa maklumat terkini berkenaan dengan MQA, sila layari laman sosial MQA. Kita ada Facebook iaitu Official Agency Kerajaan Malaysia MQA. Kita ada Instagram MQA_Malaysia. Kita ada Twitter MQA Malaysia. Dan kita juga ada YouTube MQA Malaysia. Jadi saya rasa Cik Syazrina ya, mungkin ini sedikit sebanyak apa yang kita kongsikan memenuhi ataupun boleh digunakan sebagai panduan kepada para pendengar kita pada petang ini. Pertamanya, buat pilihan yang tepat sebelum mendaftar di mana-mana IPT, buat semakan di portal MQA seperti yang telah dinyatakan tadi. Okey, saya rasa itu saja daripada saya buat masa ini. Saya serahkan semula kepada Cik Syazrina. Okey, terima kasih Cik Fairul dan juga terima kasih kepada semua penonton yang ada petang ni yang setia sampai saya kira sampai habislah rancangan kita pada hari ini. Jadi saya suka dengan apa yang Cik Fairul nyatakan tadi tentang pengiktirafan. Maksudnya nak emphasize tentang bagaimana pembelajaran sepanjang hayat, di mana perkara-perkara tu sebenarnya penting untuk pelajar-pelajar dan juga kepada masyarakat kita. Kena ambil tahu sebelum buat sesuatu pilihan program, kena semak dulu dari segi akreditasi dan sebagainya. Dan untuk pendengar-pendengar juga, kita akan bersiaran lagi bersama MPM 8 September nanti, dan pastikan bersama kami
BKPA, dan kalau ada apa-apa yang ingin bertanya soal sebarang persoalan, boleh hubungi kami di upu.mohe.gov.my ataupun siapa yang ada boleh hubungi hotline kita di 03 88 70 8200 ataupun boleh juga masukkan di maklum balas kami di UPU. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Fairul. Semoga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.